Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sama-sama kita mulakan kelas kita pada pagi ini, menyambung daurah Marhaban ya Ramadan. Dan kita mulakan dengan bacaan doa insyaAllah pada muka surat 3. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlu samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in huwa kainun fi ilmik aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kullih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir, wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha' wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafaqahu bihi awamiruka wa nawahika warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa dunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulmatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarja'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim iftah alaina fatahan qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi waf'al kadzalika bi ahbabi abadan warzuqna kamala futuhil 'arifin wal fiqha fid din ma'a kamalil ikhlas was sidq wal yaqin wal afiyah wal ghina wan nasri wal hifz wan naf'i wal intifa' wal khairatid darain wa 'ulumil awwalin wal akhirin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah dapat kita sama-sama pada pagi ni sambung lagi bacaan kitab kita. Semalam dengan Ustaz Usni dah baca sampai bab solat tarawih, solat witir. Ya, hari ni insya-Allah kita masuk pada bab solat tarawih pada muka surat 195. Baik. Definisi solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih adalah solat sunat yang dilakukan setiap malam setelah solat isyak pada saat bulan Ramadan. Jadi bulan lain tak adalah tarawih. Tarawih ni special hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Okey. Terdapat keutamaan yang sangat besar bagi seseorang yang melaksanakan solat sunat tarawih pada setiap malamnya sampai akhir bulan Ramadan. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan qiyamul lail. Ya, jadi dalam kebanyakan syarah para ulama, maksud qama di situ adalah mendirikan malam. Mendirikan malam itu dengan solat tarawih. Dengan sembahyang tarawih. Kerana beriman kepada Allah, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban, kemudian dia mengharapkan pahala. Ihtisab ni harap pahala daripada Allah. Jadi kita buat amalan, kita minta pahala daripada Allah yang boleh bagi pahala. Maka akan diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi kata ulama, Ramadan ni jadi kafarah. Dia jadi penghapus dosa tahunan. Kita kafarah ni banyaklah. Kafarah dosa ni ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Ada yang pada setiap amalan. Contohnya macam wuduk kan. Setiap kali kita berwuduk tu kan jadi kafarah juga dosa-dosa kita. Jadi ada waktu yang
Beramal tu jadi kafarah dosa. Jadi Ramadan tu sendiri apabila dihidupkan, maka dia menghapuskan dosa daripada Ramadan tahun lepas. Sampailah Ramadan kita pada tahun ini. Dosa setahun tu diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besarlah keutamaan dia. Dijelaskan dalam sebahagian riwayat. Saya baca terus terjemahannya. Sesungguhnya terdapat tempat di sekitar ciptaan Allah Ta'ala yang bernama Haziratul Qudsi, dan dia terbuat daripada cahaya. Di dalamnya terdapat para malaikat. Tidak ada yang dapat mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Banyak sangatlah malaikat ni. Para malaikat tersebut selalu beribadah kepada Allah tanpa henti, meskipun sesaat. Jadi beza dengan kita lah, kerana malaikat dia makhluk yang taat, tidak ada nafsu dia. Jadi apa Allah suruh, itulah dia buat daripada dia dicipta sampai hari kiamat. Maka apabila malam bulan Ramadan, para malaikat ni minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi dan ikut hadir bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak buat apa? Malaikat ni dia mendiami langit, duduk langit. Jadi malam bulan Ramadan dia minta turun ke bumi. Nak buat apa? Nak join semayang tarawih umat Nabi Muhammad. Maka barang siapa manusia yang menyentuh mereka, para malaikat, atau tersentuh mereka, maka dia akan mendapatkan keberhasilan yang abadi, iaitu tidak akan celaka dia selama-lamanya. Dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Kan? Solat tarawih dapat sama-sama dengan malaikat. Maka tatkala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar keutamaan ini, maka beliau radhiyallahu anhu berkata, kita yang lebih berhak dengan keutamaan serta pahala ni. Memang patut sangatlah kita dapat. Macam tu kan. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, dikumpulkan kaum muslimin untuk solat tarawih bersama secara berjamaah di bulan Ramadan. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni nafsi-nafsi masing-masing mereka kerjakan. Tapi start pada zaman Sayyidina Umar tahun 14 Hijrah, Sayyidina Umar kumpulkan dan melihat bahawa kitalah yang patut dapat keutamaan ini untuk hidupkan malam-malam bulan Ramadan tu berjemaah dengan solat bertarawih. Baik. Waktu solat sunat tarawih, bila masa nak kerjakan? Iaitulah setelah menunaikan solat isyak. Meskipun dengan cara jamak takdim dengan maghrib. Okey, orang musafir. Orang yang musafir masih nak laksanakan solat tarawih, boleh. Kadang musafir dia dua marhalah, tapi musafir dia santai saja. Contohnya dia naik flight. Ke mana-mana dia naik flight, 45 minit je naik flight. Tak ada penat pun. Jadi dia musafir tu, dia pergi ke satu tempat, dia sampai di situ, contohnya pada waktu maghrib. Jadi dia pun berbuka puasa. Kalau daripada awal sebelum subuh dia musafir, maknanya dia dah boleh hari tu dia tak berpuasa lah. Tu kita dah bahas dah. Orang yang musafir keluar sebelum subuh, maknanya hari tu dia ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi katalah dia keluar pun lewat petang, naik flight dah pukul 6, pukul 7 sampai. Lepas tu maghrib, dia sebab dia tengah bermusafir, dia pun jamak semayang dia. Okey, dia puasa lagi. Kemudian dia jamak maghrib dengan isyak. Jadi waktunya panjang, malam tak ada apa-apa. Program dia besok hari baru program dia, contoh dia. Jadi malam tu dia nak buat tarawih. Apakah dia kena tunggu masuk pukul 8.30 waktu isyak baru dia start sembahyang tarawih? Ataupun lepas daripada dia jamak tu, dia buat maghrib, dia buat isyak 2 rakaat, dia boleh terus buat tarawih? Jawapan dia adalah yang kedua tadi. Walaupun dia duduk masih lagi dalam waktu maghrib, dia boleh terus buat sembahyang tarawih. Sebab apa? Sebab dia dah sembahyang isyak. Sebab dia dah sembahyang isyak. Jadi penentuan dia adalah pada sudah selesai solat isyak. Dah sembahyang isyak, walaupun dia jamak, walaupun dalam waktu maghrib, boleh. Walaupun waktu isyak tak masuk lagi, tapi dia dah boleh mula buat sembahyang tarawih. Okey. Dan waktu berakhir, bila last boleh sembahyang tarawih? Bila last boleh sembahyang tarawih? Last boleh sembahyang tarawih adalah waktu berakhir tatkala masuk waktu solat subuh. Panjang sebenarnya waktu, sepanjang malam. Ya, sepanjang malam.
Jadi sebenarnya kalau kira kita nak buat 20 rakaat santai-santai malam, boleh sangat. Daripada start sembahyang isyak 8.30, lepas isyak 8.30 kita ada waktu yang panjang sampai pukul 6 pagi. Nak pecah-pecah buat relax-relax santai-santai pun tak apa. Sembahyang 2 dulu. Tapi ulama' mereka buat 4 biasa je. Dia buat 2, kemudian bagi salam, buat lagi 2, 4, lepas 4 tu mereka rehat. Lepas tu nanti buat 4 lagi. Nanti ada perbahasan dia di belakang. Kita pun kalau ada urusan kan, anak hantar anak tuition, sembahyang dulu, lepas tu pergi hantar anak tuition, balik sembahyang 2 lagi, kan, sembahyang 4 lagi, lepas tu lapar, makan, boreh dulu. Kita boreh hujung kan. Kita boreh hujung, padahal sebenarnya sela-sela tu pun boleh sangat, kan. Rasa nak apa, tolong anak buat kerja sekolah dulu kejap, buat sembahyang 4, lepas tu tengok kerja sekolah anak dulu kejap, tengok ya, lepas tu bangkit lagi, sembahyang lagi, macam tu kan. Boleh saja. Tidur dulu pun boleh, tak ada masalah. Baru buat 4, baru buat 6, tidur dulu, kan, tidur dulu. Jadi lepas tidur pukul 1 pagi terjaga, lama juga tu. Pukul 9 dia tertidur, baru sempat buat 4 rakaat. 1 pagi baru terjaga. Ya, sila. Jadi dia nak sambung lagi, habiskan dia punya tarawih. Boleh tak? 1 pagi? Boleh? Tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Waktu last dia adalah waktu subuh. Dan jika dilakukan sebelum solat isyak atau dilakukan pada waktu maghrib, macam mana? Tidak sah solat itu. Solat tarawih itu tak sah. Ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Okey. Tapi dalam mazhab Hanafi, di bawah tu ada 2 pendapat. Pendapat yang kuat, mazhab Hanafi pun kata tak sah juga solat tarawih yang dibuat sebelum sembahyang isyak. Dan ada pendapat yang lain kata sah. Kalau buat yang kata sah tu sebab apa? Sebab tarawih tu boleh dibuat start daripada malam. Jadi maghrib tu dah malam, jadi dah boleh buat lah. Itu sebahagian pandangan daripada mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Tapi kita tak salah, kita kena sembahyang isyak dulu. Ini pernah jadi ni di satu tempat. Terlalu semangat hari pertama tarawih, terlalu semangat, masa tu ada buat program lah. Kita jemput seorang imam. Jadi saya jadi Bilal je lah pada hari tu, kan. Sebab terlampau semangat tarawih. Jadi kita pun bila orang dah atur saf apa semua, saya pun dah salatu jami'ah, salatu sunatat tarawih min qiyami syahri Ramadan asabakumullah. Semua buat muka terkejut. Apa tu? Pasal apa? Kata, "Hoi, isyak belum lagi." Sembahyang ni sebenarnya berdiri saf tu untuk, patutnya saya qomat. Iqamat sembahyang isyak. Tapi sampai terlupa tak sembahyang isyak lagi sebab semangat nak sembahyang tarawih. Itu cerita dia. Dia pakat gelak habis semua jemaah pada hari tu. Ialah semangat tarawih. Sampai terlupa belum sembahyang isyak. Jadi nanti ada seruan dia juga. Cara nak sembahyang tarawih ni, kalau sembahyang fardu ada seruan dia, iaitu iqamat. Kalau sembahyang sunat yang nak didirikan secara berjemaah, ada cara dia juga untuk seruan dia yang saya sebut tadilah. Okey, faedah. Perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai qada solat sunat tarawih. Jadi boleh tak? Jika seseorang tidak solat sunat tarawih sampai keluar waktunya malam, tak kira lah letih ke, pening ke, sakit ke, tak larat ke, malas ke, jadi sampai ke subuh tak buat tarawih dia malam tu. Jadi boleh tak siang harinya, waktu duha dia lapang, segar pula dia waktu duha, waktu dia tengah puasa tu, boleh tak dia qada sembahyang tarawih yang dia tak buat pada malam tadi? Ini perbahasan dia lah. Jadi disunnahkan untuk mengqadanya boleh. Qada tarawih.
Kerana seluruh solat sunnah yang mempunyai waktu yang khusus dipanggil solat zatu waqtin. Sebab tarawih ni dia kena buat malam saja dan waktu dia Ramadan saja. Jadi kita pun tengah Ramadan lagi dan dia ada waktu dia lah. Contoh macam qabliyah subuh. Kan ini teraplikasi juga sebenarnya untuk solat-solat sunat yang lain. Ataupun solat sunat tawaf. Itu dia ada tempat dan dia ada waktu dia. Waktu dia setelah selesai tawaf kan. Solat sunat tawaf. Kalau kita lepas tawaf, disunatkan solat sunat. Okay, kita tak buat solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf lagi special. Kita boleh qada solat tu sampai dekat Malaysia. Maksudnya waktu kita buat umrah, kita buat tawaf, lepas tu kita tak sembahyang sunat. Teringat, ada satu kali tawaf tu tak sembahyang sunat lah. Kita pun buat solat sunat tawaf itu, qada daripada yang kita tak buat dulu. Boleh tak? Boleh. Jadi secara umumnya begitu. Yang ada waktu dia yang tertentu. Qabliyah subuh kena buat sebelum sembahyang subuh. Kita tak buat sebelum sembahyang subuh. Sebab hari tu terjaga lewat. Bangun, cepat-cepat pergi ke masjid, orang dah angkat takbir. Jadi tak sempat buat qabliyah subuh. Jadi boleh tak buat lepas subuh tu? Boleh. Namanya qada. Solat sunat subuh. Tapi dia ada syarat jugalah. Syarat dia adalah kalau yang qabliyah subuh tu dia sudah jadi amalan rutin dia. Jarang dia tinggal. Jarang tinggal. Jadi hari tu je ada masalah sikit, tertinggal, jadi dia sayang lah kalau tak buat, maka dia boleh qada. Kalau memang tak pernah buat, tiba-tiba saja tak buat pada waktu dia, tiba-tiba nak buat qada. Macam pembahasan Ustaz Husni semalam lah, yang solat qada akhir Ramadan kan. Solat qada akhir Ramadan tu dia sebenarnya bulan Ramadan ni bulan yang baik untuk kita qada amalan kita, sebab qada ni wajib. Qada tu wajib kan, kita tahu bulan Ramadan kan dapat 70 kali ganda pahala. Amalan wajib kan 70 kali ganda. Jadi ada semayang-semayang kita masa muda-muda kita tinggal dulu, waktu ni lah sesuai untuk kita qada. Kan? Dapat 70 kali ganda pahala. Tapi kalau dia sengaja tinggal setahun dia tak semayang, tujuan dia kenapa? Nanti aku nak buat banyak-banyak pada bulan Ramadan sebab kali 70. Yang tu haram, hukum dia dosa besar. Kan tak boleh. Jadi sunnah dia qada balik kalau dia tidak solat pada waktunya. Ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanafi dan juga mazhab Imam Ahmad tidak sunnah dia qada. Dan kalau tetap dia buat juga qada, maka semayang dia tu jadi semayang sunat mutlak. Tak ada masalah lah, boleh juga buat sebenarnya. Kalau dia buat qada pun, kalau di sisi mazhab Hanafi dan juga mazhab Ahmad, tak jadi qada lah. Dia jadi semayang sunat mutlak. Okey, boleh Jadi ni semua guide untuk kita buat banyak amalan di bulan Ramadan. Cara melaksanakan solat sunat tarawih. Jadi solat sunat tarawih ada dua cara. Satu boleh dilakukan munfarid. Munfarid ni buat seorang-seorang, sendirian, di rumah, di bilik, di mana-mana saja. Tetapi yang lebih utama adalah dilakukan secara berjamaah. Buat berjemaah lagi bagus. Ini ada perincian dia. Soalan, solat tarawih yang mana lagi utama? Buat berjemaah ke buat seorang-seorang? Ada beza pendapat. Yang pertama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad kata lebih utama buat berjemaah. Sebab memang lebih banyak kelebihan dia lah. Kalau buat di masjid dapat pahala iktikaf. Jemaah yang lebih ramai, pahala lebih ramai. Dan biasanya kalau berjemaah ni akan ada imam-imam yang dilantik, yang bacaannya sedap, yang hafiz Quran, yang boleh baca panjang. Ini banyaklah kelebihan sembahyangnya berjemaah. Menurut pendapat Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, yang lebih utama adalah dilakukan secara munfarid, sendiri. Sebab apa? Mungkin kerana nak ikut asal daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asal Nabi buat 2 hari je berjemaah. Hari ketiga Nabi tak keluar dah. Nabi buat seorang-seorang di rumah sampai habis Ramadan. Jadi dan kalau ikut kaedah asal pun dalam fiqah, yang sunat ni sebenarnya memang afdal buat secara tersembunyi. Itu kalau secara umum lah. Melainkan sebenarnya dikecualikan lah tarawih tu, sebab nak hidupkan syiar qiyam Ramadan. Tapi kalau ikut pandangan Imam Malik ni, tetap juga sunat buat secara sendirian, sebab dia sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni kalau dibuat di hadapan orang lain,
dia ada risiko dia. Risiko berlakunya mazmumah dalam hati. Riak lah. Kan? Bangga pergi apa? Sembahyang. Banyak pula tu sembahyang. Dia panggil apa? Geng 20 kan geng 8 kan. yang geng 20 ni dia pandang hujung mata je kat geng 8. 8 je lah kat sembahyang. Tengok aku 20. Kan. Jadi boleh jadi perkara begitu boleh jadi berlaku kepada hati orang yang pergi beribadah. Kan. Kalau buat seseorang kat rumah tak ada siapa tahu pun. Memang ibadah khusus kita dengan Allah. Tapi itu pandangan yang Imam Malik lah. Sebenarnya lebih utama lagi berjamaah. Jadi tengok yang bawah tu. C yang ketiga. Menurut pendapat sebahagian ulama, jika tidak khawatir akan timbul rasa malas, yang ni yang ya. Maka lebih utama dilakukan secara munfarid. Akan tetapi jika khawatir timbul rasa malas dalam melaksanakannya, maka yang lebih utama adalah dilaksanakan secara berjamaah. Dia semangat ni daripada awal kan. Tak apalah sembahyang tarawih kat rumah je. Nak buat 20, nak baca banyak sikit sebab surau baca ayat pendek-pendek lah. Kan. Konon-kononnya nak buat sendiri di rumah, nak letak mushaf tajwid, mushaf tahajud tu di depan, nak baca sendiri, nak buat 20 rakaat, satu rakaat nak baca 2 muka, macam tu lah. Dia punya apa? Semangat dia kan. Sampai malam makan banyak maghrib. Udah berat kan. Makan banyak pula. Orang bagi banyak makanan, berat. Lelehnya haram langsung tak sembahyang tarawih. Ataupun sembahyang tak cukup 20 kan. Dua dapat 4 aja contoh kan. Lepas tu tidur. Atas sejadah tidur. Tahu-tahu je sahur dah. Kan kadang-kadang macam itu. Jadi sebab apa? Ada boleh jadi rasa malas ni. Jadi kita faham diri kita kan. Kalau memang tak khawatir diri dia, saya insyaAllah lah kalau memang sembahyang di rumah pun, seorang-seorang pun memang saya buat lah 20 tu. Contoh. Jadi afdal buat di rumah. Kalau dia ada timbul rasa khawatir, jemu, malas, sendiri baca tak semangat, jadi pergilah berjemaah. Okay. Faedah 2. Ada soalan ni. Cik Azrin. Elok lagi kita sertai solat tarawih di tempat andai kita tahu ada tempat yang buat tarawih. Apa ni? Tapi tak ramai makmum dengan niat nak meramaikan jemaah. Bolehlah. Itu dalam bab pemilihan tempat. Pemilihan tempat, masjid lagi afdal daripada surau. Kerana ramainya jemaah. Tapi, kalau surau itu kurang orang dan dia dekat dengan kita, maka afdal kita hidupkan surau yang tak berapa nak ada orang tu dengan kita menghadiri surau. Tapi kalau nak pahala lebih, memang ke masjid lah. Sebab lebih ramai jemaah, lebih pahala dia. Lebih ramai jemaah, lebih lagi pahalanya. Okey. Tapi tetap juga disunatkan juga kita dapat pahala yang banyak juga apabila kita meniatkan untuk menghidupkan surau di tempat kita yang tak berapa nak ada orang. Dia pilihlah mana-mana. Mungkin sekali-sekala boleh selangkan lah. Pergi masjid, kemudian hidupkan surau. Jadi boleh saja. Faedah 2. Tata cara melaksanakan solat sunat tarawih. Macam mana nak buat? Sunnah untuk beristirahat sesaat. Sesaat tu bukan satu saat aje lah. Sejenak lah. Sekejap. Setiap kali selesai buat solat sunat tarawih 4 rakaat. 4 rakaat tu 2-2 lah. 2-2. Lepas tu rehat kejap. Di tempat kita biasa didoa. Kan? Dan waktu yang digunakan untuk istirahat tersebut boleh digunakan untuk baca zikir atau baca doa. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Di tempat kita, lepas 4, baca doa kan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang diulang-ulang. Kerana apa? Kerana ada hadisnya. Riwayat Ibnu Khuzaimah. Yang menyatakan istaksiru arba'a khisalin fi Ramadan. Banyakkan 4 perkara di bulan Ramadan. 2 daripadanya meraih redha Allah, 2-nya memang kamu perlukan. Iaitu syahadah dan istighfar. Syahadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kemudian 2 yang kamu perlukan, minta syurga dan lindung daripada api neraka. Itulah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lepas tu doa yang Nabi ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bila Aisyah tanya, kalau aku dapat Lailatul Qadar, apa aku nak minta?
Jadi Nabi ajar doa tu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan jadi ulang-ulang tu, Ramadan ulang-ulang doa tu. Okey. Terus. Kalau di Madinah, amalan ahli Madinah, mazhab Maliki. Mazhab Maliki, mereka melakukan tarawih 36 rakaat. Okey, kita tengok ahli Mekah dulu, Orang di Masjidil Haram, waktu rehat selepas 4 rakaat mereka akan tawaf. Okey, tawaf 7 pusing kan? Maknanya lama juga tu. 7 pusing kan? Berapa? Setengah jam ada. Kalau buat santai-santai, ya, jadi selang 4 rakaat, tawaf 7 pusing. Jadi itu waktu istirahat ahli Makkah. Maka mereka melakukan 20 rakaat. Boleh bayang, lepas 4, maknanya ada 5 kali tawaf yang mereka laksanakan. Okey. 5 kali ke 4 kali? Selang. Kalau 20, dia tengah dia 4 ni. Ini 4, 20 rakaat kan? Dia dekat sini ni. 4 je lah. 4 kali. Okey. Selang ni. Dekat selang 4 rakaat, waktu istirahat ni, mereka ahli Makkah bertawaf. Lama juga. Sebab tu kita di sini adanya selawat antara tarawih. Mai orang kata bid'ah, kan? Tak payah buat, Nabi tak pernah buat. Dah, istirahat. Umum saja, nak baca apa boleh. Nak buka Quran tu boleh. Maknanya kita sembahyang 4 rakaat. Baca dulu, perhabis sejuzuk. Kan? Baca sejuzuk, sembahyang balik. Boleh. Hidupkan malam tu sebenarnya macam-macam boleh buat. Kan? Macam-macam boleh buat. Zikir boleh, selawat boleh, doa boleh. Okey. Itu ahli Makkah. Ahli Madinah, sebab mereka kata kami tak ada Kaabah. Di Madinah tak ada Kaabah. Jadi sebab tak ada Kaabah, maka waktu istirahat ni, rehat kami pun kami solat lagi. Bagi ahli Madinah, rehat kami pun kami sembahyang lagi. Maknanya 4 rakaat kami buat tarawih. Lepas 4 rakaat tarawih, waktu istirahat. Orang Mekah tengah tawaf, kami punya rehat, kami tambah 4 rakaat lagi. Rehat kami adalah solat. Itu ahli Madinah. Jadi berapa tarawih dia? 4, 20. Campur 4, 16. Jumlahnya 36 rakaat solat tarawih ahli Madinah. Mazhab Maliki, mereka solat tarawih 36 rakaat. Kan? Sampai kat Malaysia bergaduh 20 ke 8. Jadi lain-lainnya orang awam kata, apalah bergaduh-gaduh. Tengok macam aku ni, tak payah buat langsung. Itu yang paling senang. Itu yang paling senang. Tak payah buat langsung. Tak ada bergaduh-gaduh lah. Tak ada gaduh-gaduh. Teruk penuh. Okey, baik. Panggilan untuk melaksanakan solat sunat tarawih. Tidak disunahkan untuk mengumandangkan azan atau iqamat ketika akan melaksanakan solat sunat tarawih. Jadi jangan qomat pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak. Azan pun tak payah. Akan tetapi yang dianjurkan hanyalah melakukan panggilan. Macam mana nak panggil? Lafaznya ada beberapa, contohnya as-salatu jami'ah. Yang biasa kita sebut sinilah. As-salatu jami'ah. As-salatu sunnatat tarawih min qiyami syahri Ramadan. Athabakumullah ataupun rahimakumullah. Solat jemaah weh, solat jemaah weh. Macam tu. Kan? Solat jemaah, sembahyang tarawih untuk dirikan malam-malam hari Ramadan. Mudah-mudahan kalian semua dapat pahala banyak malam ni. Itu asabakumullah. Itu seruan.
untuk dirikan sembahyang tarawih. Ada soalan lagi ni. Anak kecil ada tanya, solat tarawih boleh tak buat 4 rakaat? Apa jawapan paling tepat untuk budak-budak ya Ustaz? Dalam ni bukan untuk budak-budak je, untuk kita orang tua pun ada jawapannya. Dalam ni ada perbahasan. Lepas ni bilangan rakaat sembahyang tarawih. Ya, boleh tak buat 2 ataupun 4? Sebenarnya wajib buat 2. Sembahyang tarawih batal kalau buat sekali 4. 4 rakaat 1 salam. Tak boleh. Sembahyang tarawih tak boleh buat 4 rakaat 1 salam. Sembahyang witir boleh. Sembahyang tarawih tidak ada 4 rakaat 1 salam. Ya, kita buat 2 rakaat sahaja. 2 rakaat bagi salam. 2 rakaat bagi salam. Ada ditulis di belakang. Okey, pada tadi. Lafaz yang lain. As-salah, as-salah. Solat. Macam tu. Halummu ila salah. Mari sama-sama ramai-ramai kita pergi solat. As-salatu rahimakumullah. Sembayang. Allah rahmati kita semua. Begitu. Hayya ala salah. Jom sembayang. Dia seruan lah tu. Seruan. Panggil orang sembayang. Jadi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i kata kena ada panggilan. Daripada mazhab Imam Ahmad tidak dianjurkan untuk panggilan, terus sembahyang saja. Sekejap Maaf sekejap. Okey. Dalil solat sunat tarawih. Saya baca terus. Kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, adapun dalil menunaikan solat tarawih di bulan Ramadan adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda keluar dari rumahnya dan masuk masjid pada malam pertama bulan Ramadan dan mengumpulkan para sahabatnya. Ini Nabi ajak semua sembahyang dan solat tarawih bersama mereka. Kemudian keluar pada malam kedua dan solat tarawih bersama mereka. Hari kedua pun sama, Nabi keluar sembahyang jemaah dengan sahabat-sahabat. Dan tatkala pada malam ketiga, para sahabat tunggu beliau untuk keluar untuk laksanakan tarawih, tapi beliau tidak keluar menemui mereka. Dan pada akhirnya mereka pun solat sendiri-sendiri. Dan sampai setelah solat subuh, Rasulullah SAW berkata kepada mereka, aku tahu kumpulnya kalian dalam masjid dan sengaja aku tidak keluar kerana aku khawatir solat sunat tarawih akan diwajibkan kepada kalian. Jadi kalau Nabi buat, Nabi tunjuk dululah first day, second day, macam inilah patutnya kita hidupkan malam-malam Ramadan. Jadi malam ketiga sahabat tunggu lagi. Nabi tak keluar dah, Nabi buat sendiri saja di rumah. Takut-takut jadi wajib kalau tiap-tiap malam buat tu, jadi akhirnya wajib pula. Turun perintah Allah Ta'ala mewajibkan tarawih pula. Dia tak jadikan dia sembahyang sunat saja. Nabi bagi guide je lah macam mana nak buat. Dan sahabat Ubay bin Ka'ab setelah kejadian tersebut pada zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar dan juga zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhum, apa yang dibuat dari sahabat ni, dia mengumpulkan para sahabat di masjid Nabi dan mengajak mereka untuk salat tarawih berjemaah 10 malam yang pertama. Ini dilakukan oleh Sayyidina Ubay. Dan 10 yang kedua
di bulan Ramadan. Jadi 20 hari yang pertama mereka berjemaah. Ini perkembangan dia lah, macam mana dia punya tatawur dia. Dan 10 malam yang ketiga, malam terakhir yang disebutkan ada Lailatul Qadar tu, maka beliau solat sendiri. Jadi 20 hari dah, 20 hari berjemaah. Asal-asalnya 2 hari saja Nabi buat, yang lain semua sahabat-sahabat solat sendiri. Lepas tu Ubay buat macam mana? Ubay ajak sahabat-sahabat yang lain, beberapa orang. Begitu juga zaman Sayyidina Abu Bakar dan juga zaman Sayyidina Umar. Sampailah zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau membuat satu ketetapan. Jadi Sayyidina Umar tengok dah 20 hari kita buat ni, alang-alang berhabislah. Kita buat satu ketetapan daripada kerajaan. Sayyidina Umar kumpulkan seluruh sahabat untuk sembahyang tarawih secara berjamaah. Sehingga jadilah sunnah yang ditetapkan sampai pada hari ini. Jadi full Ramadan itu dihidupkan solat tarawihnya secara berjamaah pada zaman Sayyidina Umar. Dan ketika mana melihat kepada situasi ataupun hidupnya malam-malam Ramadan dengan jemaah tarawih, maka kata Sayyidina Umar, ni'matil bid'ah hazihi. Kan, baik, betapa nikmatnya, betapa baiknya bid'ah yang kita buat pada hari ini. Bid'ah tu maknanya maksud zaman Nabi tak adalah Nabi buat macam tu. Kita buat ni tapi tengok syiar naik Ramadan, orang hidupkan malam-malam Ramadan begini. Jadi itu adalah sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah. Dan hal ini dilakukan, diteruskan oleh khalifah berikutnya. Sayyidina Uthman pun buat terus, Sayyidina Ali pun buat terus, dan diikuti pula para imam setelahnya di seluruh penjuru dunia. Sampai hari ini pun di Mekah pun sembahyang tarawihnya 20 rakaat berjemaah. Dan ini adalah amalan sunnah yang paling baik yang diajarkan oleh pemimpin Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ketika masa kepemimpinannya, beliau berkata, semoga Allah menerangi kuburan Umar sebagaimana dia telah menerangi masjid-masjid kami. Jadi sebab idea Sayyidina Umar itu himpunkan semua tu, masjid-masjid semua hidupkan terang masjid-masjid. Jadi mudah-mudahan Allah terangkan kuburnya sebagaimana masjid-masjid jadi terang di bulan Ramadan kerana menghidupkan. Jumlah rakaat solat sunat tarawih. Okey, ni kita tengok. Ini pun jadi perbahasan kan, kecoh di sana sini. Paling sedikit jumlah dia, ada banyaklah pandangan ulama sebenarnya. Paling sikit adalah 2 rakaat. Ini kita pegang. Orang kata kalau tak buat 20 tak dapat pahala sembahyang tarawih. Kan tak dikira dia sebagai tarawih, ada kata macam tu. Walaupun memang ada yang kata macam tu, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya 2 rakaat saja pun sudah mendapatkan pahala tarawih. Yang penting buatlah cerita dia. Dan ni tadi, wajib dilakukan dengan cara salam pada setiap 2 rakaatnya, dan juga seterusnya sampailah selesai 20 rakaat. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bila ada pendapat yang kuat, maknanya ada pendapat yang muqabil asah. Adalah mungkin boleh, tapi pandangannya tidak kuat. Tapi pandangan yang kuat kata tak boleh, kena 2 rakaat solat tarawih. Faedah 1, perbezaan pendapat antara para ulama mengenai masalah bagaimanakah hukum solat sunat tarawih jika dilakukan dengan 4 rakaat atau lebih dalam satu salam. Okey. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dibuat dengan sengaja dan dia tahu hukum, maka tidak sah, batal solat dia. Jadi bila ada hukum yang macam ni kita hati-hatilah. Kan? Kalau dilakukan dengan tak sengaja dan tak tahu hukum, maka solat yang telah dilakukan adalah sah dan dia menjadi solat sunnah mutlak. Dia tak jadi solat sunat tarawih. Sebab solat mutlak dia boleh dikerjakan dengan 4 rakaat satu salam. Mengikut pendapat Imam Malik, sunnah salam pada setiap 2 rakaat dan makruh jika dilakukan pada setiap 4 rakaat. Jadi mazhab Maliki kata makruh saja, tapi tetap sah juga. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi pula kata, jika dengan cara duduk tasyahud pada setiap 2 rakaat, maka sah solat sunat tarawihnya. Dia kena buat macam sembahyang Zuhur. Kalau mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Akan tetapi jika hal tersebut dilakukan dengan sengaja, maka hukumnya adalah makruh. Jika tidak dengan cara duduk tasyahud pada setiap 2 rakaat, maka sah solat sunat tarawihnya. Kena straight saja 4. Rakaat 1, 2, 3 tak ada tahiyat.
tahiyat akhir saja terus yang keempat. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut anak murid Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Hasan, hukumnya adalah tidak sah. Jadi berbezalah pandangan. Faedah 2. Perbezaan pendapat di antara para ulama dalam masalah jumlah rakaat solat sunat tarawih. Sebahagian besar ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan ulama dari mazhab Maliki, di jumhur lah, sebahagian besar jumlah rakaat solat sunat tarawih adalah 20 rakaat. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu berkata, solat jumlah rakaat tarawih adalah 36. Ini sikit dah jelas tadilah. Imam Malik mazhab Maliki adalah imam Darul Hijrah, imam di Madinah. Jadi 36 rakaat. Sebahagian ulama berpendapat jumlah rakaat solat sunat tarawih adalah 8 rakaat. Ini ada hadisnya juga. Kan Sayyidah Aisyah sebut Nabi tak pernah buat semayang malam bulan Ramadan lebih daripada 11. 11 itu adalah 8 dan 3 witir. Jadi itu ada juga sandarannya. Tapi jumhur kata 20. Tapi kita musim-musim Covid ni, semua masjid ambil ni lah. Tak nak bagi lama-lama duduk dalam masjid. Di bazar Ramadan boleh pergi daripada asar lah. Lama dah, 3 jam boleh duduk. Kalau ke masjid tak boleh lama-lama. Covid banyak dalam masjid. Menurut pendapat Imam Aswad bin Mazid, jumlah rakaat solat sunat tarawih adalah 40 rakaat. 40 rakaat. Bahkan amalan yang diberitakan kepada kami daripada ahli Yaman. Ahli Yaman mereka melaksanakan solat tarawih 100 rakaat. Orang Yaman buat 100. Dibuat macam mana 100? Mereka di sana akan bahagi-bahagikan masjid. Mereka bahagikan masjid. Dan mereka akan buat pengumuman. Masjid Hawi akan laksanakan selepas Isyak 20. Masjid Imam Haddad akan laksanakan, contohnya, saya pun tak tahulah nama-nama masjid kat sana kan. Masjid A kata kita start pukul 8.30. Masjid B kata kita start pukul 9. Masjid C kata kita start 9.30. Masjid D kata kita start pukul 10. Masjid E kata kita start pukul 12 malam. Tarawih start 12 malam. Jadi ada daripada kalangan wali-wali Allah SWT yang kuat ibadahnya di sana, mereka melaksanakan tarawih 100 rakaat. Dia pergi 5 masjid. Dia ikut aturan tadi. Mula masjid ni dulu, dia pergi masjid ni dulu 20. Lepas habis 20 ni dia pergi masjid B, dia buat 20 lagi. Lepas tu dia pergi masjid C, buat 20 lagi. Masya Allah. 100 rakaat. Ini amalan ahli Yaman. Memang wujud sahabat-sahabat kita di Yaman, memang bagi tahu di sana ada. Tinggal larat tak larat je lah. Kan? Okey, cara niat solat sunat tarawih ni simple lah. Usolli sunat tarawih rakaat ini imaman. Ini kalau imam mustaqbilal qiblah, boleh sebut boleh tak sebut. Menghadap kiblat ada anillahi ta'ala kalau buat seorang. Kalau jadi makmum, adaan makmuman lillahi ta'ala. Okey. Surah yang nak dibaca tak kala solat sunat tarawih. Ini pun ada perbahasan juga. Kalau kita memang cari yang paling pendek dan paling laju. Paling pendek dan paling laju. Jadi yang pertama dianjurkan sebenarnya tarawih ni adalah waktu yang paling baik. Dia sebenarnya kalau ikut asal solat sunat ni ataupun asal solat yang didirikan secara berjamaah ni takhfif, ringan. Patutnya ringkas je, tak boleh panjang-panjang. Kalau dilaksanakan ada imam ada makmum je. Tapi untuk sembahyang tarawih itu bukan tempatnya untuk baca pendek sebenarnya. Jadi memang tempat dia baca panjang. Jadi kalau ada orang baca semuka 1 rakaat, tiba-tiba ada jemaah datang marah-marah belakang, pasal apa baca panjang-panjang ni? Patutnya baca inna a'tainah saja. Wal asri innal insana lafi khusr. Kan? Dia marah, dia kata tak apalah awak sembahyang seorang di rumah. Kami memang ini tempat dia, waktu tarawih dia lah kena baca panjang. Jadi dianjurkan 30 juzuk baca sepanjang Ramadan. Cara yang pertama ni, baca 10 ayat pada setiap rakaat. Sebenarnya 10 ayat ni lebih kurang semuka. Semuka atau semuka lebih. Sehingga dalam masa sebulan dapat khatamkan Quran sekali. Okey, 1 juzuk ada 20 muka. Ini pembahagian Quran. 1 juzuk ada 20 muka. Kita nak buat 20 rakaat. Maknanya 1 rakaat baca satu muka. 1 muka tu lebih kurang 10 ayat. Kan? Kerana jumlah rakaat solat sunat tarawih dalam masa sebulan adalah 600 rakaat. Sedangkan ayat Quran pula adalah 6,000 ayat. Lebih kurang lah. Jadi pun ada perbahasan lah. Ada kata 6,000, ada kata bawah sikit, ada kata atas sikit. Tak apalah, lebih kurang. Jadi kita nak mudah ikut muka.
Kalau ada orang dia nak khatam malam 27 dia nak khatam dah, maknanya dia kena lajakkan sedikit, dia tak boleh semuka, dia kena 1 rakaat semuka suku supaya dia dapat khatam lebih awal. Kalau tak, malam 30 baru khatam. Kan dia nak buat malam 27 tu khatam, majlis khatam Quran, maka dia baca macam tu. Yang kedua, dianjurkan baca 30 juzuk dengan cara baca 30 ayat pada setiap rakaat. 1 rakaat 3 muka. Okay. 1 rakaat 3 muka, dengan cara itu dia dapat khatam 3 kali dalam sebulan. Okay. Ini memang ada ni di Siftaling. Okay. Di Siftaling, kalau masjid umum dia khatam sekali. Maksudnya imam akan baca sejuzuk lebih. Dia ada bilik-bilik dia pula. Bilik ni baca satu malam 3 juzuk. Ada yang baca satu malam 1 juzuk. Kalau 20 muka sejuzuk lah. 1 rakaat 1 muka. Ada bilik-bilik tertentu yang kecil, siapa yang berminat masuk, dia punya sembahyang tarawih dia habis dekat pukul 1 macam tu. Dia baca 1 rakaat 3 muka atau 4 muka. Di sebulan tu 3 kali khatam. Masya-Allah. Ya. Kadang-kadang sampai nak dekat-dekat subuh. Daripada isyak tu, tarawihnya sampai nak dekat-dekat subuh. Itu juga peluang sebenarnya untuk pelajar-pelajar hafiz lah. Dia orang ulang kan. Jadi dia orang akan agih-agih. Rakaat ni kau bawa berapa? Kau baca 5 muka, kau baca 6 muka, kau baca ni. Dia pun ulang hafazan dia pun. Sahabat saya yang pernah pergi tu, dia kata malu sikit lah. Sebab kita muda-muda ni pergi pun duduk atas kursi. Sebab sembahyang tarawih boleh duduk. Kalau letih duduk. Kan tambah lagi panjang macam tu kan, sampai pukul 1 pagi apa semua, memang larat nak berdiri. Tapi dia kata kita letih ni duduk, pak cik hak datang bertongkat tua-tua tu gagah berdiri, bayang berdiri sampai subuh. Masya-Allah. Kadang jauh-jauh ada yang datang daripada Melaka, datang daripada belah Rawang, belah mana datang ke Siftaling tu. Kerana mereka tahu adanya dapatkan sembahyang tarawih 3 juzuk sehari. 3 juzuk sehari, 10 hari dah khatam kan. 10 hari dah khatam. Macam tu cara dia. Yang ketiga, dianjurkan baca surah-surah yang pendek. Ni tempat kita lah, Nusantara kita biasa macam ni. Sebagaimana solat maghrib, maknanya duha sampai nas tu, ayat lazim. Yang itulah dibaca dalam 20 rakaat itu. Kerana diambil balik hukum asal sembahyang sunat tadi. Sembahyang sunat jika dilakukan secara berjamaah, maka dianjurkan untuk meringankannya. Jadi itu juga sebenarnya kena mengena dengan yang keempat tadilah, disesuaikan dengan keadaan makmum. Tengok orang yang nak solat jemaah, kita pergi pada awam, orang pun dia pun tak pernah sembahyang banyak malam, tiba-tiba nak kena sembahyang 20, ya Allah beratnya. Kita nak galakkan dia tarawih 20. Jadi macam mana nak galakkan tadi, baca surah pendek-pendek je lah. Wadduha, ada yang selangkan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada 10 rakaat yang kedua, rakaat kedua tu baca qul huwallahu ahad, kan, ataupun baca selang kan, duha lam nashrah, lepas tu wattini wa zaitun, lepas tu inna ataina dia dua tu lah, inna anzalna, lepas tu al-qari'ah dengan surah-surah yang selepas dia pairkan dua. Ada yang selang-selangkan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr, ada yang selangkan dengan qul huwallahu ahad. Tak ada masalah. Hatta kita nak tarawih 20 rakaat penuh dengan qul huwallahu ahad saja pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Jadi disesuaikan dengan keadaan makmum. Kerana memperbanyak jumlah orang yang solat, sebabkan kita buat pendek, ringkas, simple macam tu, tapi dengan jaga jugalah dia punya tamakninah dia. Jangan jadi macam Endon lah. Viral 2-3 pesantren, pelik-pelik pesantrennya. Kita berjaya melaksanakan 23 rakaat dalam 6 minit saja. 6 minit. 23 rakaat 6 minit. Angkat takbir je dekat. Allahu akbar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Cepat betul. Sembahyang apa tu? Kan buat pelik sembahyang dia. Jadi jangan sampai macam tu. Ringkas, walaupun ringkas, tapi maknanya dengan surah-surah yang dijaga juga bacaannya. Terakhir, kita kena cepat sikit. Saya kena ambil anak. Kesempurnaan dalam menunaikan solat sunat tarawih. Jadi solat sunat tarawih yang ni saya sebut tadi lah, jaga tamakninah dia, jangan tergesa-gesa. Kerana jika tergesa-gesa menyebabkan rukun-rukun solat tidak dilakukan secara benar. Ni boleh tengok apa teguran Imam Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah.
Jauhilah mempercepatkan solat sunat tarawih dengan ukuran yang berlebih-lebihan yang dilakukan oleh orang-orang bodoh tatkala mereka melakukan solat sunat tarawih, yang seringkali menyebabkan mereka jatuh pada kekurangan atas hal yang wajib dilakukan dalam solat. Tinggalkan tamak ninah, rukuk, sujud, baca Fatihah yang seharusnya dibaca dengan benar, tak dibaca. Kerana surat Fatihah yang mereka baca banyak salah, yang disebabkan kerana tergesa-gesa supaya cepat selesai. Jadi dia panggil apa? Fatihah one shot. Satu nafas. Fatihah satu nafas. Tarik dulu nafas panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tahu-tahu dengarnya bismillah dengan dhalin saja. Tengah tu apa tak dengar. Tujuan mereka melakukan ini semua agar mereka dapat pahala nak buat, atau mereka meninggalkan solat kemudian mereka mengakui bahawa dirinya malas kerana tidak solat tarawih. Apa tadi? Perbuatan ini sama, menyebabkan mereka di hadapan Allah sama seperti orang yang tidak solat. Padahal dia buat nak pahala, dia buat supaya tidak meninggalkan solat dan sebagainya. Tapi ternyata sebab dirinya malas nak sembahyang tarawih, dan selamat daripada sifat ujub, bangga diri kerana amalannya. Kita tengoklah yang sembahyang 6 minit tu punya bangga dia, kan? Interview pula, TV interview kan. Bangga dia, kita berjaya menyelesaikan tarawih dalam 6 minit. Ketahuilah perkara semacam ini atau sama dengan masalah ini merupakan tipuan syaitan yang paling besar untuk hamba yang beriman, iaitu membatalkan pahala amalan seseorang hamba. Itu kerja syaitan lah. Kita nak sembahyang, nak pahala, rupa-rupanya kena tipu dek syaitan. Penat-penat datang sembahyang, tonggang-tonggeng, tonggang terbalik, rupanya satu pahala pun tak ada, bahkan berdosa pula lagi. Hati-hatilah dalam masalah ini. Boleh bacalah sampai ke bawah itu. Dan yang terakhir, ini juga ingatan daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Abdullah Bafaqih dalam Bughyatul, dalam fatwanya yang ditulis oleh Al-Habib Abdul Rahman Al-Masyhur dalam Bughyatul Mustarsyidin. Adapun mempersingkat solat sunat tarawih dengan ukuran yang berlebih-lebihan, maka ini termasuk dalam bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang sangat buruk, yang disebabkan kerana kebodohan para imam yang mengimamkan solat sunat tarawih. Jadi ini salah imam dia lah. Orang awam kadang dia tak tahu, dia kata sini paling cepat, paling nyaman. Dia pun jahil, dia pun tak tahu sembahyang tarawih tu tak boleh macam tu. Sebab imam buat, maka dia buatlah. Jadi ini salah yang memimpin itu, dan juga rasa malas mereka. Dan menurut pendapat yang jelaskan dalam kitab Tuhfah Imam Ibn Hajar, solat bersendirian dalam keadaan lebih seperti ini lebih utama daripada solat jemaah. Bila dia tengok jemaah dia semua macam tu, masjid ni macam tu, masjid ni macam tu, masjid ni macam tu, maka dia buat sendiri je lah. Dia rumah lebih utama daripada dia ikut join jemaah yang buat yang tak betul itu. Itu sekiranya makmum mengetahui atau mempunyai prasangka yang kuat bahawa imamnya tidak sempurna dalam mengerjakan sebahagian daripada rukun solat, dan jika demikian maka tidak sah bagi makmum untuk solat berjamaah dengannya. Wallahu a'lam. Habis tentang solat sunat tarawih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. InsyaAllah besok kita sambung bab zakat fitrah. Ini masih ada waktu. Nak bayar bila, berapa nak bayar, macam mana nak bayar, apa bentuk bayaran, ni akan dijelaskan dalam bab yang berikutnya tentang zakat fitrah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih yang bersama-sama kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.